Kalau ada kelas tambahan malam, maka bio ni terpaksa ikut jadual PDPR biasalah. Okay, yang kedua. Yang ketiga, disebabkan dia ada target markah, jadi nanti cikgu akan beritahulah untuk next test ni, Alia Batrisha kena dapat berapa markah, kena dapat B ke, B plus ke, dia ada target dah untuk periksa pertama ni berapa. Lepas tu nanti trial kena dapat berapa, barulah mencapai berapa yang SPM. Jadi untuk setiap murid ni cikgu kena beritahulah dia kena aim berapa untuk exam yang akan datang ni dah. Okay, so cikgu kita mulalah dah kelas. Cikgu, Ya. Adilah Nadia dengan Aliyah Nabiha dah masuk. Okay. Okay. Okay, Alia Bat nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okay, beres Okay, so malam ni kita akan masuk bab yang terakhir. Sikit je bab terakhir ni, iaitu bab 28 ataupun bab 13, iaitu berkaitan dengan teknologi genetik. Jadi selepas awak belajar dengan cikgu ni, kalau awak rasa macam awak minat dengan genetik, awak bolehlah belajar betul-betul biar dapat A atau A solid atau A plus. Nanti ambil bidang kejuruteraan genetik. Okay, bidang kejuruteraan genetik ni ada ditawarkan di UTM, Universiti UTM, dia bukan UITM dah, UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Okay, so dalam tajuk ni kita akan tengok dua topik saja, iaitu kejuruteraan genetik dan bioteknologi. Okay, kejuruteraan genetik dan bioteknologi. Untuk pengetahuan awak, kedua bidang ni sedang berkembang sekarang ni. Okay, sedang berkembang. Kejuruteraan genetik pun sedang berkembang, bioteknologi pun sedang berkembang. Okay, kita tengok yang pertama, apakah kejuruteraan genetik? Okay, biasa awak dengar kejuruteraan sivil, kejuruteraan mekanik, kejuruteraan kimia, kejuruteraan aeroangkasa. Tapi awak tak sangka, rupa-rupanya genetik ni pun ada kejuruteraan. Okey, jadi pengetahuan genetik yang diperoleh daripada eksperimen Mendel tentang pewarisan dan struktur molekul DNA membolehkan saintis di seluruh dunia, menjalankan penyelidikan dengan giat dalam bidang genetik untuk meningkatkan taraf manusia. Okay, jadi sebenarnya bidang genetik ni dia bermula dengan eksperimen Mendel lah. Okay, eksperimen Mendel mengkaji tentang pewarisan, kemudian berkembang mengkaji struktur DNA, kemudian berkembang lagi, sekarang kita dah ada kejuruteraan genetik. Gen yang berguna boleh dipindahkan daripada haiwan atau tumbuhan dan disisipkan ke dalam genom mikroorganisma seperti bakteria untuk menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Jadi kejuruteraan genetik ni apa? Iaitu dia boleh, dengan adanya bidang kejuruteraan genetik ni, dia boleh ambil gen-gen dalam haiwan, dia boleh ambil gen-gen dalam tumbuhan yang berguna, boleh sisip. Sisip ni maksud dia masuk, ambil dan masukkan ke dalam mikroorganisma seperti bakteria, lalu menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Contoh, kita kan ramai orang yang kena kencing manis kan kerana kekurangan insulin. Jadi dia ambil hormon insulin, dia ambil hormon insulin yang dia ambil gen yang boleh menghasilkan hormon pada manusia ataupun pada kuda, dia masukkan dalam bakteria dan kemudian
bila dah masuk dalam bakteria, maknanya bakteria tu ada gen yang boleh menghasilkan insulin. Jadi dia biakkan banyak bakteria, maka bakteria tu menghasilkan insulin. Jadi sebab itulah hormon insulin tu digunakan untuk yang orang ada kencing manis peringkat tinggi tu, peringkat yang teruk tu. Ada kan awak pernah tengok kan orang kencing manis yang dia cocok sendiri tu. Hak dia cocok sendiri. So dia cocok sendiri tu ialah insulin lah. Jadi insulin tu ambil mana cikgu? Dia ambil daripada bakteria. Bakteria tu dia ambil gen daripada kuda ataupun gen daripada manusia yang boleh menghasilkan insulin, masukkan dalam bakteria. Biarkan bakteria tu jadi banyak-banyak. Okay, jadilah hormon insulin buatan. Itulah salah satu bidang kejuruteraan genetik. Jadi melalui proses manipulasi gen, genotip yang baru dapat dihasilkan dan akhirnya fenotip yang baru dapat diterbitkan. Jadi bila bakteria tu boleh menghasilkan insulin, maka kita kata dia dah manipulasi gen lah. Dia dah manipulasi gen manusia, dia dah manipulasi gen kuda, masukkan dalam bakteria. Kejuruteraan genetik bukan sahaja dapat menyumbangkan banyak faedah kepada manusia, tetapi pada masa sama, jika disalahgunakan, maka boleh menimbulkan banyak persoalan etika dan moral yang sukar bagi manusia. Macam contoh semalam lah kan, kita belajar tentang apa? Agent Orange tu. Awak tengok, macam mana boleh jadi benda tu? Mestilah dia guna kepakaran orang yang bijak kimia kan? Tapi jika disalahgunakan, jadi senjata biologi pula. Okey? Jadi jawatan kuasa yang terlibat dalam makanan terubah suai genetik GMF perlu memantau penyalahgunaan atau penyelewengan dalam kejuruteraan genetik ini, dan setiap keputusan perlu berpandu kepada kod etika yang disediakan. Jadi dalam topik ini kita akan tengok apakah teknologi genetik yang baru-baru, dan kita tengok juga ada kesan ke tak, kesan baik dan kesan buruk. Okey, kita pergi yang pertama, khusus untuk kejuruteraan genetik. Cikgu ada 2 orang kawan cikgu yang sekarang dia jadi cikgu biologi. Tetapi semasa dia di universiti, dia ambil kejuruteraan genetik. So boleh bayangkan bijaknya dia, and then dia ambil sambung jadi cikgu. Okey, kejuruteraan genetik dan organisma terubah suai genetik GMO. Okey, pernahkah anda mendengar tentang teknik kejuruteraan genetik? Pernah kan? Cuma tak tahulah macam mana cara dia. Okey, kita tengok yang pertama, dia kata kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi gen. Awak tahu manipulasi tu maknanya dia main-main lah dengan gen tu. Dia nak ambil, dia buang gen yang tak berguna, dia ambil yang bagus, dia masukkan. Tu kita panggil teknik manipulasi gen. Untuk apa? Untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen baru. Faham tak? Macam contoh tadi lah, dia ambil genetik kuda yang boleh menghasilkan insulin, masuk dalam bakteria. Maknanya dia manipulasi gen tu. Dia manipulate gen, ubah suai genetik tu jadi kombinasi gen baru. Itulah kejuruteraan genetik. Organisma sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan. Apa dia cikgu? DNA rekombinan maknanya dia combine. Dia combine. DNA ni combine. Macam tadi kan DNA kuda tu masukkan dalam mikroorganisma. Dia dah panggil teknologi DNA rekombinan. Maknanya dia combine DNA. Dikenali sebagai organisma terubah suai. Jadi bila dia dah combine DNA, maka terhasillah individu baru dah lah. Macam tadi terhasil bakteria baru dah lah. Bakteria yang boleh hasilkan insulin. So kita panggil bakteria tu adalah organisma terubah suai genetik. Faham ke? Bila kita dah ubah genetik dia, maka terhasillah benda baru. Jadi benda baru tu organisma terubah suai genetik.
atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil genetically modified organism, GMO. Faham ke? Jadi bakteria tadi tu kita panggil apa? GMO, genetically modified organism. Jelas Okey. Kejuruteraan genetik melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke dalam organisma lain. Jadi dia ambil DNA organisma A, dia masukkan dalam organisma B. Nampak? Dia main-main dengan organisma dengan gen tu. Ambil DNA ni, ambil masuk dalam ni. Sebab tu dia kata manipulasi gen. Okey? Dia guna teknik apa? Dia guna teknologi DNA rekombinan. Dia gabung. Ambil DNA organisma A, dia masukkan dalam B, dia gabung. So kita panggil teknologi DNA rekombinan. Dengan menggunakan teknik dan prosedur dalam teknologi DNA rekombinan, ahli biologi dapat membina semula DNA atau genom, iaitu satu set DNA lengkap bagi sesuatu organisma. Jadi bila dia gabung DNA tu, maka terhasillah organisma baru yang lengkap. Kita panggil genom. Okey. Boleh Okey, cuba kita tengok. Ni hasil-hasil dia ni. Okey, contoh organisma terubah suai genetik. Ingat kalau dia stokor organisma tu kita panggil GMO. Okey, organisma terubah suai genetik, genetically modified organism. Organisma terubah suai genetik GMO ialah organisma yang mengandungi DNA yang sudah digabungkan. Boleh jadi bila dia dah jadi organisma baru, maknanya dia ada DNA lain lah tu. Dia ada DNA lain, ada DNA baru dalam tubuh dia tu. Jadi kita panggil dia GMO. Melalui teknologi DNA rekombinan, kombinasi gen yang baru dihasilkan dalam sesuatu organisma. Organisma yang mengandungi DNA rekombinan boleh dipanggil sebagai organisma transgenik. Jadi dalam tajuk ni dia banyak istilah. Okay, jadi bila dia dah ada gabungan DNA lain dalam badan dia, maka kita boleh juga panggil dia GMO ataupun organisma transgenik. Maknanya bolehlah mana-mana awak nak panggil GMO boleh, awak nak panggil organisma transgenik pun boleh sebab dia ada DNA yang sudah digabungkan daripada genetik lain. Okey. Contoh, susu yang dihasilkan oleh lembu ini tidak mengandungi beta-lactoglobulin, iaitu sejenis protein yang menyebabkan alergik kepada kanak-kanak. Jadi katakan contoh yang ni lembu ni dia menghasilkan susu yang tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Jadi kalau budak-budak minum dia akan jadi alahan, jadi alergik. Okey, kemudian kambing yang sudah terubah suai genetik ni, kambing ni yang sudah mempunyai genetik yang terubah suai daripada manusia, mengkodkan faktor pembekuan darah. Faktor Faihanah masuklah. Faktor pembekuan darah ini boleh diperolehi daripada susu kambing tersebut serta boleh ditulinkan dan digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Jadi ada dua dah contoh yang sudah dibuat oleh ahli saintis. Yang pertama, lembu ni. Maknanya kita boleh ubah DNA dia tu, kita ambil DNA, maybe dia ambil DNA daripada mana-mana tu. Dia suntik, dia gabungkan dalam lembu ni, maka lembu ni akan menghasilkan susu yang tidak menyebabkan alahan. Awak tak tahu, ada sesetengah budak, bayi, dia tak boleh minum susu lembu ni. Kan selain daripada minum susu ibu, orang bagi susu formula kan, ada sesetengah bayi, dia memang tak boleh minum susu formula. Kalau minum susu formula dia akan alahan. Dia akan alergik, dia akan timbul ruam-ruam, dia akan muntah, lagi teruk organ dia mungkin rosak. Okey, jadi untuk atasi masalah tu ada benda ni dah.
Itu dia suntik, dia gabungkan DNA lain dalam lembu tu, maka lembu tu boleh menghasilkan susu yang mempunyai protein yang tidak menyebabkan alergik. Jadi budak minum pun tak ada masalah, bayi minum tak ada masalah. Faham deh? Okey, yang kedua ni kambing. Kambing ni sudah diubah suai genetik dia. Maka dia ada gen manusia yang boleh mengkodkan faktor. Maknanya dia ambil gen manusia suntik dalam kambing ni. Faham ke? Dia ambil gen manusia yang menyebabkan pembekuan darah suntik dalam kambing ni. Okey, jadi dan faktor pembekuan ni pula boleh diperoleh daripada susu kambing. Dan boleh ditulenkan dan digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Mungkin pesakit hemofilia ni boleh minum susu kambing yang telah diubah suai ni dan membantu dia untuk membekukan darah dia. Sebab awak kena tahu pesakit hemofilia ni dia tak boleh nak beku darah. Ingat kan dah belajar dengan cikgu kan, pesakit hemofilia ni ialah penyakit darah tidak membeku. Maknanya kalau dia luka sikit, darah dia banyak keluar, berbaldi-baldi darah dia. Jadi kita nak bantu dia tu ada kaedah kejuruteraan genetik ni. Okey, boleh dah? Okey, kemudian itu kalau organisma. Kalau makanan, kita panggil makanan terubah suai genetik. GMF. Genetically Modified Food. Tadi organisma stoker, dia ubah genetik. Okay, sekarang makanan pun boleh. Kita tengok teknologi DNA rekombinan telah berjaya menghasilkan banyak tanaman. Sekarang dah ada padi, kelapa sawit, nanas, jagung dan kacang soya serta ternakan ikan salmon, lembu dan kambing yang mempunyai ciri-ciri yang kita hendak sahaja. Kalau ni kita boleh pilih-pilih pula. Ada ciri bagus-bagus masuk dalam pokok. Ciri bagus-bagus masuk dalam ikan. Ciri bagus-bagus awak masuk dalam lembu dan kambing. Maka jadilah makanan terubah suai genetik. Okay, makanan yang terubah suai genetik GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan yang lain. Awak faham ke? Contoh macam ni. Katakan contoh apa katakan contoh kita ni biasa kita makan jagung daripada Taiwan, manis sangat. Manis sangat. Jadi ada kelah. Okey, jadi ni yang pernah Malaysia buat Okey, yang pernah Malaysia buat. Jagung daripada Taiwan tu manis. Jadi dia ambil gen daripada jagung Taiwan manis tu, dia masukkan dalam jagung tempatan kita. Sebab tu kalau pergi ke Cameron Highlands, awak makan jagung dia manis ke? Sebenarnya itu adalah hasil daripada takdilah. Okey. Yang tu biak baka, yang tu biak baka, nanti cikgu terangkan pula. Yang tu biak baka, dia pun lebih kurang macam itulah, maknanya yang tu dia kacuk, yang tu dia kacuk, dia ambil daripada baka jagung Taiwan, dia kacuk dengan jagung Malaysia, jadilah jagung manis yang awak makan dekat kamera tu. Yang ni dia suntik, dia ambil gen, cikgu betul balik, dia ambil gen. Okey, jadi ciri-ciri makanan yang terubah suai ni, sebab dia mesti ambil ciri-ciri yang bagus, suntik masuk dalam tanaman tadi. Maka ciri-ciri makanan yang sudah terubah suai ni, yang pertama rintang terhadap herbicide. Faham ke? Maksudnya pokok tu dia tahan terhadap racun rumpai. Jadi kalau awak sembuh racun rumpai pun dia tak akan terjejas. Maknanya pokok tu katakan contoh awak ada ladang lah. Ladang apa? Ladang gandum. Awak ada ladang gandum, lepas tu ada rumpai-rumpai. Jadi awak tak payah risau dah lah. Kalau awak sembuh racun rumpai, jagung awak rintang terhadap herbicide. Dia tak mati. Okey? Yang kedua, rintang terhadap penyakit. Marilah penyakit apa-apa pun, gandum awak tak terjejas.
Okey, sebab dia dah diubah suai dah genetik dia. Lagi kegunaan dalam bidang perubatan. Mungkin awak dah ubah suai. Jagung awak tu mungkin bila makan tu jadi rendah lemak, jadi darah tidak membeku. Kalau makan jagung awak ni, gandum awak ni tak kena serangan jantung. Jadi dah ada dah benda-benda macam ni. Okey, lagi toleransi terhadap logam berat. Katakan contoh logam berat masuk dalam tanah, so tanaman tu tak terjejas. Okey, lagi rintang terhadap serangan serangga. Contoh katakan ladang gandum awak ni memang GMF. Tiba-tiba ada serangga mari serang ladang gandum awak. Bila dia makan tak jadi. Maknanya dia rintang, pokok tu rintang terhadap serangan serangga. Okey, setakat ni lah nak tanya, faham ke tak cikgu ke cikgu gapun, cikgu bobe-bobe ni? Faham cikgu. Boleh lagi Faham deh? cikgu. Okey, now kita pergi lagi. Tapi awak kena ingat, ada kebaikan, keburukan. Apa-apa yang atas dunia ni memang ada baik, ada buruk. Okey, so kita tengok apa kebaikan GMF. Okey, kebaikan GMF ni, bila kita tanam pokok yang tahan lasak, pokok yang semua ada ciri bagus, jadi dia mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Apa cikgu? Kan tak ada cikgu kata dia rintang terhadap penyakit. Jadi kalau tak ada penyakit dia subur, tak ada masalah bekalan lah. Ataupun dia rintang terhadap cuaca. Jadi tidak berlaku kejadian kebuluran, tidak berlaku kejadian tak cukup makanan. Tu kebaikan GMF mengatasi masalah bekalan makanan dunia. Okey, yang kedua, kos penghasilan makanan menjadi lebih rendah. Kos penghasilan makanan menjadi lebih rendah. Sebab apa? Sebab semua dah orang tanam pokok ni, jadi kita pun tak guna racun dah, kita tak perlu apa lagi. Kita tak perlu cari untuk racun untuk bunuh serangga, tak pun perlu dah. Jadi kos penghasilan makanan pun tak perlu tinggi dah lah. Okey. Yang ketiga, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Yang keempat, mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan. Mengurangkan penggunaan pestisida, racun serangga. Dan yang seterusnya, hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Okey, sebab semua orang dah tanam GMF, jadi makanan pun berkualiti. Jadi bila semua dah tanam, makanan pun jadi banyak dan jadi murah. Jelas kebaikan GMF. Okey, now kita masuk keburukan dia pula. Okey, keburukan GMF ni, kalau semua manusia tanam GMF, maka spesies semula jadi terancam. Tak ada adalah tumbuhan asal. Kita tak nak macam tu sebab biologi ni dia bertentangan dengan kita kan belajar biologi ni benda hidup kan. Jadi spesies semula jadi terancam. Yang kedua, terdapat kemungkinan kecil untuk gen yang dimasukkan ke dalam GMF dipindahkan kepada manusia. Contohnya gen rintang antibiotik. Kita takut-takut bila kita makan tumbuhan yang sudah diubah suai gen tu, benda tu kan sudah diubah suai gen. So bila kita makan, kita takut kesan dia tu atas kita pula. Mana awak tahu kok awak makan jadi berubah gen awak pula kok. Tiba-tiba awak tidur, tiba-tiba tubik keluar akar ke apa ke, kita tak tahu. Takut gen kita pula jadi rintang. Okey? Sebab masih lagi dalam kajian sebenarnya. Okey, yang ketiga, kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia mungkin terjejas. Kita takut dia kacau genetik kita pula. Jadi sebab tu kalau awak tengok sesetengah negara macam Arab Saudi, dia memang haramkan GMF. Dia memang tak bagi masuk GMF. Arab Saudi memang tak bagi. Tapi ada je negara-negara lain, contoh Australia, dia memang kalau ini yang cikgu baca dah. Cikgu tak pernah pergi lagi Australia. Cuma cikgu baca kalau pergi ke rak-rak di supermarket dia tu, pasar raya dia tu, dia memang ada ni ruangan GMF. Awak boleh pilih lah.
nak beli yang biasa atau nak beli GMF. Dia ada label kalau tengok Google, katakan contoh Apple, dia akan tulis di situ GMF. Okey, so kita cuba tengok yang ni yang bawah. Dia kata gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam gen jagung untuk mempertingkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Jadi bila ambil gen daripada bakteria, masukkan ke dalam gen jagung, jadi jagung yang awak tanam tu semuanya tahan serangan serangga. Jadi tak payah beli racun dah lah. Okey, jelas setakat ni Malaysia tak ada GMF. Malaysia pun tak ambil GMF. Adalah awak boleh Google cari tentang GMF. Kebanyakan negara dia tak bagi lagi GMF dah. Biasa negara barat lah. Okey, cuba kita tengok. Yang ni awak kena salin dah. Yang ni awak kena salin. Untuk pengetahuan awak, Raya Kelantan naik soalan ni. Memang rezeki budak-budak kita, Raya Kelantan naik soalan GMO. Tiba-tiba keluar dalam SPM 2020. Rezeki budak kita lah. Okey, so kita tengok. Pisang yang telah diubah suai secara genetik melalui kejuruteraan genetik dikenali sebagai organisma yang diubah suai genetik kan, GMO. Berikan kebaikan dan keburukan pisang GMO. Dia nak pak markah dah. Apa kebaikan dan keburukan pisang jenis GMO ni? Okey, so kebaikan dia kalau tanam pisang GMO ni, hasil yang banyak. Hasil yang banyak. Lagi, mesti kita tanam pisang GMO yang bagus-bagus kan. Jadi meningkatkan nilai nutrisi, khasiat lebih tinggi, lebih berkualiti, buah lebih besar, warna lebih menarik. Lagi, buah pisang tu jenis rintangan tinggi terhadap penyakit, iklim, serangga, perosak, racun rumpai. Lagi, bila dah dia rintang terhadap serangga, maka mengurangkan penggunaan racun. Lagi, tempoh matang cepat. Pisang tu cepat masuk dan boleh disimpan lama, lambat rosak. Lagi, bila ni bagus ni mesti orang beli hak bagus kan. Jadi meningkatkan hasil pendapatan. Jadi kita cuma nak mana-mana dua, awak salin belakang. Okey, awak salin semua ni point dia. Okey, keburukan GMO ialah cikgu kata tadi kalau semua tanam GMO maka kewujudan spesies semula jadi pupus. Awak nak cari yang asal tak ada dah. Okay, yang kedua, genetik baharu ini mungkin mempunyai kesan buruk atau mudarat yang tidak diketahui. Masih lagi dalam kajian deh. Okey, GMO gen asing boleh mengubah gen manusia. Kita takut bila kita makan, dia akan ubah gen-gen kita pula. Okey, lagi mengubah keseimbangan alam semula jadi. Cikgu kata tadi dia macam melanggar hukum biologi. Kita kan belajar benda berhidup macam ni je lah. Tapi bila kita dah ubah-ubah gen, dia akan mengubah keseimbangan alam semula jadi. Dan bila melibatkan kajian, maka dia melibatkan kos tinggi. Okay, jelas Okay, nanti you all saling lah kebaikan, keburukan. Okay, ni contoh-contoh. Okay, so ni ialah contoh-contoh yang sudah dilakukan di dunia dah. Contoh super salmon. Super salmon merupakan ikan yang terubah suai genetik yang telah diluluskan oleh Food and Drug Administration FDA sebagai selamat untuk dimakan di Amerika Syarikat dan Kanada. Gen hormon pertumbuhan. Dia ambil gen hormon pertumbuhan maksud jadi besar daripada ikan salmon Chinook dimasukkan ke dalam genom ikan salmon Atlantic. Faham? Dia ambil gen ikan Chinook, gen hormon pertumbuhan maksud jadi besar, dia suntik masuk dalam gen ikan salmon Atlantic. Dengan ini, ikan salmon Atlantic jadi membesar dengan lebih cepat. Tengok ni. Ni. Besar dengan lebih cepat dan diberi nama super salmon. Jadi lebih besar lagi daripada saiz asal dia. So panggillah super salmon. Okay, seterusnya ubi kentang merupakan tanaman yang sangat penting
terutamanya bagi penduduk di kawasan beriklim sejuk. Namun begitu, ubi kentang sangat sensitif terhadap suhu rendah dan kejadian frost. Kalau awak ingat balik, pelajar yang kita dah belajar itu, kan bila musim sejuk, petani tak boleh keluar ke. Jadi dia akan sembuh hormon ke, supaya tumbuhan tu tidak bercambah pada musim sejuk. Jadi hormon apa awak cari balik, cikgu dah ajar dah. Okey, jadi macam kentang, dia sangat sensitif lah kalau musim salji. Jadi gen yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan beku daripada tumbuhan Arabidopsis telah dimasukkan ke dalam genom ubi kentang. Jadi dia cari pokok ke apa ni yang tahan dengan beku ni, yang tahan dengan salji ni. Jadi dia jumpa ada gen yang tahan terhadap salji dalam tumbuhan jenis Arabidopsis. Dia pun suntiklah masuk dalam ubi kentang ni. Jadi ubi kentang boleh tumbuh dengan baik di kawasan beriklim sejuk. Dan nak boleh tengok gambar ni, bila jadi musim sejuk, ubi kentang jadi buruk macam ni. Jadi dia tak asyik dah macam ni, tak boleh nak jual. Lagipun ubi kentang ni makanan penting. Jadi dia pun suntik lah. Okay, jelas Jadi awak nampak tak, bila dia dah jadi makanan baru, maka kita kena panggil GMF, Genetically Modified Food. Kalau macam ni, boleh juga nak panggil GMO pun boleh sebab dia dah jadi seekor ikan kan. So GMO boleh, GMF pun boleh. Benda sama je. Okey dah? Okey, seterusnya yang ni yang cikgu kata tadi, insulin. Okey, anda telah mempelajari konsep homeostasis semasa awak tingkatan 4. Okey, hormon insulin memainkan peranan penting dalam mengawal aras gula di dalam darah. Orang yang ada kencing manis tu sebab dia tak boleh hasilkan insulin lah tu, tak ada dah insulin, dia tak boleh hasil dah. Okay. Jadi pada masa dahulu, insulin diekstrak daripada pankreas lembu atau babi atau kuda. Setahu cikgu lah kuda. Dulu insulin buatan hak cocok-cocok tu diambil daripada pankreas lembu atau pankreas babi atau pankreas kuda untuk merawat pesakit yang ada diabetes mellitus atau kencing manis. Okay, diabetes mellitus atau kencing manis. Tapi tak okeylah nak ambil daripada lembu je. Okay. Jadi insulin sekarang boleh diperoleh daripada teknik kejuruteraan genetik yang dihasilkan secara komersial untuk kegunaan pesakit kencing manis. Selain insulin, vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan hormon pertumbuhan telah berjaya dihasilkan secara kejuruteraan genetik. Ni secara kejuruteraan genetik dah berlaku. Okay, ni gambar E. coli. Okay, ni gambar bakteria E. coli. Bakteria ni lah yang yang kita ambil gen daripada pankreas lembu, suntik masuk dalam ni. So kita biarkan bakteria ni. Nanti bakteria ni ada banyak insulin. Insulin tu lah yang kita ambil cocok untuk pesakit kencing manis tahap tinggi. Boleh Okay, yang ni kena hafal ke? Yes, yang ni biasa dia akan tanya dalam esei. Okay, dia akan tanya dalam esei. Okay, yang tanya dalam esei. Okay, so kita tengok proses dia. Bagaimana cara gen insulin manusia, dia ambil gen insulin manusia, dia pindah ke dalam bakteria menggunakan teknik kejuruteraan genetik. Okay, kita tengok dah. Nombor 1, serpihan DNA manusia yang mengandungi gen insulin. Ni ialah gen yang boleh menghasilkan insulin dalam manusia. Gen insulin dipotong menggunakan enzim pembatasan. Okay, so nampak ni adalah gen yang ada yang boleh menghasilkan insulin. Kita ambil hak menghasilkan insulin je. Okay, kemudian nombor 2, plasmid yang merupakan DNA bulat dalam bakteria digunakan sebagai vektor pengklonan. Ni plasmid ni daripada bakteria dah. Plasmid dipotong menggunakan enzim pembatasan. Kita buanglah sekerak. Kita bukan nak guna bakteria. Kita bukan nak guna DNA dia sepenuhnya. So kita buang plasmid yang telah dipotong. Okey, kemudian
Nombor 3, insulin manusia, okay, yang kuning ni, gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid. Kau nampak tak? Kan dia dah buang separuh. So dia akan ambil kuning ni, dia gabung. Sebab tu dia panggil rekombinan. Dia combine. Dia gabung. Okay. Jadi plasmid rekombinan yang sudah digabung telah berjaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Faham dah? Sebab tu dia panggil DNA rekombinan. Maknanya dia combine DNA manusia dengan DNA bakteria. Kemudian plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam bakteria. Dia pun cocok masuk dalam bakteria. Okey. Nombor 5, klon bakteria pun membiak dengan banyak lalu menghasilkan insulin dalam selnya. Dan bila dah banyak dah menghasilkan insulin, insulin akan diekstrak keluar daripada bakteria dan ditulinkan. Senang je, dia ambil DNA manusia, dia ambil plasmid bakteria, dia buang separuh plasmid tu dia buang separuh dan dia gabungkan rekombinan, okey. Kemudian dia cocok masuk dalam bakteria dan dia biak-biakkan jadi banyak insulin dan dia ekstrak keluar insulin buatan. Okey, jelas Okey, yang ni tak payahlah. Ini tak payahlah. Kita pun nak jimat masa. Okey, kita terus kepada praktis 13.1 and then kita habislah. Jadi hari Ahad kita minta tak ada lagi lah kelas tambahan supaya cikgu boleh buat kelas malam tu untuk cikgu habiskan 13.2. Lepas tu kita habis dan kita boleh drilling dengan soalan deh. Okey, soalan 1, apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Jadi kejuruteraan genetik ni adalah teknik manipulasi gen, ubah-ubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen baru. Maknanya dia ubah suai genetik lalu terhasillah kombinasi gen baru. Apakah maksud organisma transgenik? Okey, jadi organisma transgenik ni sama je dengan organisma yang baru, iaitu organisma yang ada DNA rekombinan. Kan dia ada DNA baru. So organisma yang ada DNA rekombinan atau membawa gen asing dalam semua selnya. Maka jadilah dia organisma GMO tadi. Genetically modified organism atau organisma transgenik. Okey, nyatakan satu isu yang sering dibahaskan tentang makanan terubah suai genetik GMF. Okey, isu yang memang sampai sekarang sebab tu Malaysia tak bagi masuk, Arab Saudi tak bagi masuk, Indonesia tak bagi masuk sebab kita takut kesan GMF terhadap kesihatan manusia. Okey, so cikgu berhenti di sini. Alhamdulillah. Ada masa 15 minit. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Cikgu kecek sore ni. Cikgu risau juga bila cikgunya tak jawab. Tak ada, cikgu. Faham ke? Faham. Faham deh. Okey, so kita jumpa balik hari Ahad malam untuk bioteknologi dan untuk kumpulan ya Allah cikgu pun lupa dah. Bio apa dah cikgu panggil? Bio coaching tu. Ikut awak lah, awak nak bertemu dengan, awak nak semak yang menti awak macam mana tu ikut awak. Awak nak buat Google Meet boleh, awak nak pakai audio voice boleh, awak nak snap gambar lepas tu awak makin boleh. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? So kalau tak ada, awak siapkanlah praktis formatif 13.1 tu. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Dia boleh tidur. Cikgu Mira ada, cikgu. Oh, dah masuk lambat kat umur. Cikgu, saya ada. Sekejap nak cari sebenarnya. Mau pack komen tak tahu kat ni.
Saya nama jumpa. Tak apa. Okay. Lagi siapa biar ni Alia Nabila. Nur Alia Nabila. Intan Nurdiana ada tak dia? Alia Nabila ni. Okey. Tanda dah. Mana Alia Nabila? Okey. Tanda dah. Okey, tak apa. Nanti cikgu tanya di grup. Okey. Assalamualaikum dah. Okey.